barang melambung Sallallahu Alaihi Muhammad. Dengan telur tak ada, ikan pun mahal, tepung pun tak ada, minyak naik, nak buat rumah besi naik besi. Jadi maknanya ni krisis ni hari-hari yang menepani kita. Kita akan menepani krisis ekonomi. Krisis ekonomi akan menyebabkan isu lapar. Isu lapar. Hanya yang dapat menepani isu ini ialah orang yang bertakwa. Semua orang yang duduk di akhir zaman kena ada takwa yang kuat, takwa yang bersungguh-sungguh. Nabi pesan pada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Nabi pesan. Di dunia ni, dimanapun kita pergi, kita kena berbekalkan dengan takwa. Nabi kata macam tu sebab Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah kata, berbekallah kamu dan sebaik-baik bekalan ialah takwa. Maka Nabi kita SAW pesan, ittaqillaha haitsuma kunta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Dan bertakwa ni pula Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin taqullaha. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Dan Allah kata, dan setiap diri kena tengok apa yang telah ia persiapkan untuk esok hari, iaitu akhirat. Wattaqullah, Allah ulang lagi, bertakwalah kamu kepada Allah. Sallallahu Alaihi Muhammad. Maknanya, bekalan nak pergi ke sana ialah takwa. Ataupun dalam bahasa lain, takwa ialah modal hidup di atas muka dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan takwa ni pula kena sungguh-sungguh. Seperti yang Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maknanya takwa yang dimaksudkan ataupun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu Muhammad ialah takwa yang sungguh-sungguh dalam hati kamu. Kamu benar-benar bertakwa. Inilah semua pedoman-pedoman yang Allah tinggalkan, yang Allah utuskan kepada Rasulullah, disampaikan kepada kita untuk kita selamat di dunia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqwa ialah imtithal awamirillah wa ijtinabu nawahih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqwa ialah menjunjung tinggi kitab perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Orang Arab, kalau kita minta tolong dia, apa-apa tolong kita minta, dia sebut an-nayyak ithnin. Saya terus, Ainayyak ithnin. Ainayyak ithnin. Ainayyak ni mana? Aku junjung titah perintah hang. Mata hang dua-dua tu. Jadi mana kita dengan titah perintah Allah? Ainayyak ithnin. Kita menjunjung tinggi titah perintah Allah. Macam Hamzah Sallallahu Alaihi Muhammad nama arahan raja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk bertempur dengan adiknya Jebat Sallallahu Alaihi Muhammad. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam semua arahan dan perintah Allah tidak ada pertikaian. Dan tidak ada sebarang bantahan dan protes. Kalau hak tu titah perintah, bangkang dak dah. Ya Tuhan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami akan patuh. Dengan Tuhan tak ada dua pilihan. Kalau hak tu saja pilihan dia. Kalau itu larangan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pun sama juga. Tidak ada ruang untuk kita nak buat. Kalau itu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, larangan dia. Tak berani buat. Maka takwa inilah di mana pun kita pergi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mesti jadi bekalan dalam diri kita. Kalau kita macam tu rupa kita buat, maka selamatlah hidup atas muka dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina. Kita di dunia ni tuan-tuan, ni sedang mencatur kita ni. Lepas pandemik ni, tak tahu pula apa lagi nak main. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak akan redha sama sekali orang Yahudi, orang Nasrani terhadap agama kamu. Sehingga kamu mengikut hatta tattabi'a millatahu, sehinggalah kamu ikut agama mereka. Mereka akan terus mencatur manusia
dan mereka akan mencatur umat Islam demi kepentingan mereka. Yang mereka nak buat apa? Mereka nak menggoyahkan agama kita. 2 tahun orang Islam tak berani bersalam. Baru ni bila dah rapat balik dah, alhamdulillah, orang kita dah mula salam balik dah. Tak bersalam tu saja dah menggugurkan satu sunnah. Menjarakkan duduk sembahyang tu telah menghilangkan satu sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila main Covid, dia bukan ujian kepada orang lain, melainkan ujian kepada orang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu pandemik, orang duk jarak-jarak, pas malam Jumaat semua bangkit sendiri-sendiri, tak salam dengan siapa-siapa. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni alhamdulillah dia makin kendok, orang Kedah kata. Dia makin kendok. Maka orang Islam pun alhamdulillah, salam sayyidina Muhammad, boleh berimpun balik. Sebab orang Islam ni tak berimpun, dia lemah. Dia bagi tak berimpun 2 tahun. Salam sayyidina Muhammad, kenduri pun tak ada, bayang jemaah pun tak ada, sunyi sepi dunia. Dunia ni sepi. Bila orang Islam digagalkan untuk melaksanakan titah perintah Tuhannya, maka dunia menjadi sepi. Orang tak boleh pergi Mekah, tak boleh buat haji. Mekah yang selama tak pernah kunjung malap daripada kunjungan orang nak buat ibadat, sepi. Sahadat Sayyidina Muhammad. Madinah tak pernah ada berhenti orang ziarah Nabi, berhenti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi alhamdulillah, ujian yang ditimpakan kepada umat ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nampak reda setakat ni. Tapi agak-agak akan berhenti tak perancangan untuk umat ni? Tak akan berhenti. Sebab janji Tuhan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak akan redha sama sekali orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga kamu ikut agama mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang dalam proses dah lepas ni dah lepas lah. Dah lepas orang pakat seronok hidup, subhanallah, bebas balik hidup beramalkan agama sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sehari 2 lagi dia akan pegang balik. Macam mana cara lepas pegang? Melalui penguatkuasaan undang-undang. Tapi bukan level negara dah, level antarabangsa. Macam mana nak lepas daripada genggaman mereka ni? Tak ada jalan melainkan dengan taqwa. Hati kena kuat. Dalam kena kuat. Umat Islam kena kuat berpegang teguh dengan Allah. Akhir zaman, semua orang yang duduk di akhir zaman kena ada takwa yang kuat, takwa yang bersungguh-sungguh. Hang menteri ke, hang Perdana Menteri ke, hang ayat ke, hang polis ke, hang tentera ke, hang doktor ke, hang ustaz ke, hang cikgu ke, hang pelajar ke, hang orang buat bendang ke, takwa. Bila ada takwa, mailah ujian yang dihantar oleh musuh-musuh Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semua akan lepas. Sebab Allah jamin. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Tuhan beri kepada orang yang bertakwa itu makhraja, perlepasan. Kalau kita ngaji bahasa Arab, man ni dia panggil dia panggil adat syarat. Adat syarat ni dia ada fi'il syarat, dia ada jawab syarat. Wa man yattaqillah. Yattaqillah tu ialah fi'il syarat. Wa man yattaqillah. Kalau berhenti sekat tu tak faham. Siapa yang bertakwa kepada Allah, patut pergi macam tu lah. Orang tunggulah nak kata apa? Soalan Sayyidina Muhammad. Dia bila sebut man, dia ada fi'il syarat, dia mesti kena ada jawab syarat. Fi'il yang jadi jawab syarat baru dipaham. Wa man yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jawab syarat ialah pasti Allah akan jadikan kepadanya pelepasan. Dia akan terlepas daripada masalah. Sebab tu di akhir zaman ni, subhanallah, yang paling penting ilmu ni, ilmu hati. Soalan Sayyidina Muhammad. Macam mana nak timbulkan takwa? Nak timbulkan takwa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah dengan cara buat yang Tuhan suruh, tinggalkan yang Tuhan tegah. Macam mana nak tinggal? Macam mana nak buat yang Tuhan suruh, nak tinggalkan yang Tuhan tegah? Yang pertama sekali, kita mesti ada ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya, sekalipun kita tak boleh berjumpa secara berdepan masa musim PKP hari itu, tak boleh face
to face, tak boleh berdepan. Tapi Allah yang Maha Kaya telah mencipta alat ni. Salah Sayyidina Muhammad. Maka di mana pelusuk kita berada, tetap kita boleh mengaji. Betul ya? Jadi, maknanya, orang kafir ni nak buat macam mana? Mereka nak buat kot ni, jadi ikut ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tetap ada bantuan Allah sebab ada orang bertakwa. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kita tak tahu pula apa yang dirancang lagi pada kita esok. Tentulah yang dirancang itu lebih daripada had hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi untuk itu lagi sekali, umat Islam disarankan untuk berpegang teguh pada Allah. Berpegang teguh pada Allah ni maknanya, yang Tuhan suruh buat sungguh-sungguh, yang Tuhan larang jangan buat. Itu je, sahabat Muhammad. Ilmu kena ada, kena mengaji. Kena tahu apa yang Tuhan suruh dan kena tahu apa yang Tuhan larang. Pasal nak buat yang Tuhan suruh tu dan nak tinggalkan yang Tuhan larang tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan subhanallah, bukan setakat tu. Bukan Allah buat pelepasan untuk kita kalau kita bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuhan akan rezekikan kepada dia rezeki yang tanpa dia duga. Sehari dua lagi akan berlaku krisis ekonomi yang dahsyat dalam dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina. Dengar kata India pun tak mahu hantar beras kita dah. Dia pun nak siap beras untuk negara dia. Rakyat dia ramai. Jadi dia pun tak bersedia dah nak hantar beras kat kita. Sahabat Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula barang melambung. Sahabat Sayyidina Muhammad. Dengan telur tak ada, ikan pun mahal. Sahabat Sayyidina Muhammad. Ikan termenum di Kedah sampai RM20 sekilo. Dulu RM8 je. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tepung pun tak ada. Lepas ni tak boleh makan kulit canai dah pagi-pagi. Tak ada tepung. Sahabat Sayyidina Muhammad. Raya ni tak boleh buat kuih raya lah. Tepung tak ada. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya nikmati ni hari-hari yang menepani kita. Sahabat Sayyidina Muhammad. Minyak naik. Nak buat rumah besi naik. Besi ni bukan naik bulan depan. Sebulan sekali. Naik hari-hari. Sahabat Sayyidina Muhammad. Kita akan menepani krisis ekonomi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Krisis ekonomi akan menyebabkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad isu lapar. Isu lapar. Barangkali kalau orang kata zaman Dajjal, kemarau 7 tahun, kita duk tunggu bila nak kemarau ni, duk hujan ni. Kita pun tak tahu lah ni, masalah Sayyidina Muhammad, musim apa. Kita kata musim hujan, hujan. Kita kata musim hujan, panas, kita kata panas, hujan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkinkah kemarau 7 tahun ialah krisis ekonomi? Mungkin tak? Kemarau 7 tahun itu ialah krisis ekonomi. Sahabat Sayyidina Muhammad. Mungkin zaman tu orang duit ada tapi makan tak ada nak beli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hanya yang dapat menepani isu ini ialah orang yang bertakwa. Sahabat Sayyidina Muhammad. Itu pedoman dia, tak ada lain dah. Iaitu yang Tuhan suruh jangan tinggal, yang Tuhan larang jangan buat. Tu je. Buat pula sungguh-sungguh. Allah jamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, fa huwa hasbuh. Allah dah cukup untuk kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan, subhanallah, maka itulah wasiat yang paling besar yang ditinggalkan oleh Nabi buat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka hari ini kita kena memperkasakan amal bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah 2 tahun jadi pengalaman kita semua. Dan subhanallah, hari ini Allah masih kabul doa kita. Mungkin doa kita yang tak pernah putus ataupun doa orang-orang yang masih Allah terima doa dia, maka semuanya semakin menuju kepada penyelesaian. Sallallahu alaihi wasallam.